Apa punca bisul? Kerap kena bisul. Apa punca bisul? Kerap kena bisul. Okey, bisul adalah jangkitan kuman. Bakteria, dia bakteria tau. Kuman tu ada bakteria, ada virus. Kuman tu ada bakteria, ada virus. Dan bisul adalah bakteria. Bakteria Staphylococci, dia ada banyak lah. Tapi yang selalu, dia ada banyak lah. Dr. Ju pun tak ingat nama bakteria dia. Bakteria tu, dia, dia menyerang dia punya bawah kulit kita. Selalunya dia melalui kilang peluh. Kilang peluh kita adalah satu lubang yang terbuka. Jadi kuman boleh masuk kat dalam tu. That's why orang yang ada bisul selalu banyak dekat bontot, dekat tempat-tempat yang banyak kilang peluh. Dekat kepala ni selalu banyak. Dia jarang ada dekat dekat tangan, jarang lah. Tapi selalu dekat tempat-tempat yang sulit-sulit, yang banyak peluh. Sebab jangkitan kuman tu dia melalui peluh. Jadi dekat situ dia dapat jangkitan kuman, dia merosakkan tisu-tisu dekat keliling kita punya tempat yang jangkitan kuman tu. Jadi tisu-tisu tu rosak, itulah membentuk pus ataupun pus nanah. Okey, dia buatkan banyak nanah. Nanah tu adalah sebenarnya berasal daripada tisu-tisu keliling yang dijangkiti kuman tu, dia dia rosak. Tisu-tisu tu rosak, membusuk. That's why dia busuk. Kalau dicampur dengan peluh tu yang terkumpul tu, lagi tambah busuk. Kenapa kita senang dapat bisul ni? Selalunya orang yang sekali kena, dia selalu kena lagi. Maknanya dia punya kesan tu sama. Sama ada badan kita susah nak ataupun tak ada keupayaan untuk menyerang bakteria tu balik, ataupun higien kita yang tak bagus. Jadi selalunya kalau dia berulang-ulang adalah badan kita yang immune system kita yang tak baik. Immune system kita tak baik, dia tak dapat nak nak bunuh kuman tu. Jadi kuman tu menyerang kita punya kulit sampailah buat rongga kat dalam kita punya kulit dan merosakkan tisu-tisu dekat kulit kita, membentuk pus ataupun membentuk nanah. Orang-orang yang ada masalah recurrent abscess ni, dia kena tengok dia punya apa dia makan juga. Apa benda yang suppress you punya immune system. You smoking. You makan lagi benda-benda yang banyak menyebabkan radang. Adakah you ada alahan pada makanan-makanan tertentu? Ataupun mungkin peluh tak keluar, kurang exercise, ataupun mungkin you tengah makan ubat-ubat tertentu. Contohnya orang yang makan ubat steroid, dia akan senang dapat abscess sebab immune system dia drop. Mungkin you ada penyakit-penyakit tertentu menyebabkan immune system you drop. Jadi kita kena consider benda-benda tu. Cari, kenapa aku selalu dapat bisul ni? Kenapa aku dapat bisul ni? Mungkin sebab aku merokok. Mungkin aku makan gula ni banyak. Walaupun aku bukan kencing manis, tapi gula aku tinggi. Badan aku bertungkus lumus nak turunkan gula tu. Badan kita bertungkus lumus nak turunkan gula. Kat sini lah Dr. Ji nak bagi tahu ya, kat sini semua orang selalunya, aku gemuk tapi aku tak ada kencing manis. Wah, sukanya dia orang. You tak tahu sebenarnya you ada benda yang dipanggil sebagai pre-diabetes, ataupun dipanggil juga sebagai kencing manis tersembunyi, ataupun dipanggil sebagai hidden diabetes. Hidden diabetes juga menyebabkan immune system you drop, menyebabkan you senang dapat jangkitan kuman kat mana-mana pun. Apakah yang dimaksudkan dengan hidden diabetes ataupun kencing manis tersembunyi ataupun pre-diabetes? Ia adalah keadaan di mana kita makan melantak aja. Hari ni makan aiskrim, hari ni makan apa benda entah, air-air tu yang dalamnya ditaruh gula, ditaruh aiskrim, ditaruh madu, ditaruh coklat, ditaruh biskut, ditaruh entah apa benda semua yang gulanya tersangat-sangatlah tinggi. Dan juga kita makan nasi berpinggan-pinggan, bahkan kuih lagi banyak tiap hari. Ini akan menyebabkan gula dalam badan kita meroket. Bila gula dalam badan kita meroket, insulin juga meroket. Kenapa insulin meroket? Insulin nak bantu kita. Badan kita nak bantu kita. Gula yang berlebihan tu akan menyebabkan kerosakan pada salur darah kita. Salur darah kita akan tercedera disebabkan oleh gula yang berlebihan.
Ingat ya, apa benda sahaja yang berlebihan dalam badan kita, dia toksik, dia racun. You makan apa benda pun berlebihan, you makan ubat, contohnya you makan antibiotik berlebihan ataupun you makan painkiller berlebihan, terus suruh makan 3 kali satu hari tapi dia sakit sangat, makan 20 biji terus. Itu akan menyebabkan badan kita keracunan daripada benda tu. Sama juga bila gula terlalu tinggi dalam badan kita, dia akan adalah satu racun untuk salur darah kita. Dia meracuni salur darah kita. Badan kita ada sistem. Dia tak nak gula tu tinggi. So, apa berlaku? Dia cuba untuk buang gula tu daripada salur darah. Dia naikkan insulin. Insulin akan ambil gula yang ekstra tu, disumbat-sumbatnya masuk dalam sel. Gula yang ekstra tadi di-convert kepada triglyceride. Triglyceride kalau you tengok ada dalam you punya kolesterol punya profile tu. Lipid profile tu. Dan triglyceride ni adalah simpanan lemak badan kita. Yang convert gula kepada triglyceride ni adalah insulin. Dan triglyceride tu akan disimpan dalam fat cell kita menyebabkan kita obese. Kenapa kita obese? Sebab gula berlebihan, badan kita akan convert. Tukar jadi lemak. Lemak tu namanya triglyceride. Dan lemak tu akan disimpan dalam kita punya fat cell menyebabkan kita obese. Jadi gula dalam darah kita normal. Sebenarnya kita dah ada gula tadi yang berlebihan. Tetapi badan kita adjust dengan buat sesuatu supaya gula tu turun cepat-cepat supaya dia tak sempat meracuni badan kita. Jadi keadaan di mana you dah mula overweight, triglyceride you dah mula tinggi, kolesterol dah mula tinggi, BP you dah mula tinggi, insulin you meroket tinggi. Keadaan tu dipanggil pre-diabetic ataupun kencing manis tersembunyi. Dekat Malaysia ini, diorang buat kajian. Kita ada 4 juta pengidap kencing manis. Tetapi, bila dicampur dengan kencing manis tersembunyi ataupun pre-diabetes, kita ada separuh daripada Malaysian ada masalah kencing manis dan kencing manis tersembunyi. Diabetes dan pre-diabetes. So, kemungkinan orang yang ada recurrent ni ataupun bisul yang berulang-ulang, mungkin you ada pre-diabetes. Check you punya insulin level. Kalau you ada masalah obesity, check insulin level. Kalau insulin level you tinggi, maknanya you dah ada pre-diabetes. You ada kencing manis tersembunyi.